Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya tutup kipas ni. Sejuk tak sejuk ke? Saya sejuk. Okey, baik, apa khabar semua pagi ni, sihat? Alhamdulillah. Tampines hujan lebat ke? Lebat sekali. Woodlands hujan? Apa dia? Oh, just stop Okey. Hari ni nak belajar ke tak nak belajar Orang dah datang dah, Ustazah. Jangan cakap tak nak belajar Okey. Kita dah datang jauh dari Woodlands. Cukang datang sini. Dia tak nak mengajar pula dah. Aduh, makcik ni. Okey, baik. Kita berada di muka surat berapa hari ni? Baru punya. Okey. Muka surat berapa, Kak Midah? Ya? 165. Okey, baik. Kita akan masuk perbincangan bab yang ke-7 bermula dari muka surat 165. Okey, untuk teman-teman kita di rumah juga, sila ambil perhatian. Kita akan mulakan pengajian pada hari ini di muka surat 165 di bab yang ke-7 bertajuk Tauhidullah melalui perenungan terhadap alam. Masih lagi sebenarnya kita membincangkan tentang topik kepercayaan terhadap hari kebangkitan dan masih lagi dalam perbincangan surah Qaf. Namun perbincangan pada pagi ini akan masuk kepada surah Qaf ayat yang ke-6 hingga ke-8. Jika perbincangan kita yang lepas, kita masuk kepada ayat yang ke-3 hingga ke-5, tapi pada pagi ini kita akan masuk pada ayat yang ke-6 hingga ke-8. Baik, Tauhidullah melalui perenungan terhadap alam. Di sini kan dalam kotak tu ada firman Allah surah Qaf ayat 6 hingga 8. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Maksudnya, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Ini ayat yang ke-6 Baik, terus masuk pada ayat yang ke-7. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Ayat yang ke-7. Masuk pada ayat yang ke-8. Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Kita lihat di sini di bawah itu ada perbincangan yang diletakkan, perbincangannya ringkas sahaja.
Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak seluruh manusia memperhatikan alam bahagian atas, iaitu langit. Jadi kalau masih ingat lagi perbincangan kita ya pada sesi yang lepas, kita bincangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawa hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti, di mana apabila orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan tersebut, mereka mempertikaikan bagaimana ia boleh berlaku dengan memberi contoh tentang tulang belulang yang telah hancur. Jadi sesi-sesi kita yang lepas ya, kita bincangkan tentang itu. Tulang belulang yang telah hancur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencantumkan kembali ke semua tulang belulang tersebut walaupun ia sudah hancur seperti debu. Jadi di sini kita dapati Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka bahawa tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita dapati Allah berikan kepada kita dengan satu lagi contoh untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, Allah ingatkan ya pada ayat kita yang ketiga hingga kelima tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membangkitkan manusia walaupun mereka sudah menjadi tulang belulang di alam kubur, debu yang kita tak nampak. Masuk pada ayat yang keenam ini, Allah berikan kepada kita dengan satu lagi penjelasan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang lebih hebat dari hari kebangkitan. Ada perkara yang lebih hebat dari hari kebangkitan. Apa dia? Baik, tadi kan ayat yang ke-6 Allah suruh kita lihat langit, bahagian alam yang ada di atas. Okey, Allah perintahkan kepada kita agar perhatikan alam bahagian atas iaitu langit. Bagaimana Allah bentuk bangunannya. Kemudian bagaimana cara pengangkatannya ke atas, kerataannya, keindahannya dan betapa rapatnya langit yang ada di atas kita ini. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mensyarahkan ataupun ketika dia mentafsirkan ayat ini, ya surah Qaf ayat yang ke-6 itu tadi. Dia kata dalam ayat ini Allah ingatkan kepada siapa? Kepada hamba-Nya iaitu kita semua ni. Tentang kekuasaan Allah yang maha agung sekarang ini yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita. Tak perlu untuk kita tunggu nanti kita mati. Tapi sekarang masa kita hidup ni Allah dah perlihatkan tentang satu kekuasaan yang begitu agung, iaitu penciptaan langit dan bumi. Jadi pada ayat yang ke-6 ini langit dulu. Okey, diberikan kepada kita penciptaannya sebagai satu peringatan untuk beritahu kenapa manusia ini dia rasa pelik. Dia rasa hairan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Sedangkan semasa dia hidup, semasa kita hidup lagi, Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kepada kita betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan langit yang ada di atas kita ini. Langit dekat atas kita ni tadi keluar perlu tahan ke jalan? Dari Woodlands nak datang Tampines kena tahan ke? Tahan, langit jatuh. Kena tahan sebenarnya. Tak kena kan? Kita nak jalan, kita nak apa tadi? Keluar daripada rumah kita keluar dari rumah kita, langit atas kita ni. Adakah kita perlu tahan langit tu supaya dia tak jatuh kena kita? Tak perlu. Ada tiang tak langit itu? Tak ada. Ataupun apa-apa yang ikat untuk support dia ada? Tak ada.
Sedangkan kalau ikut logik akal kita, sesuatu yang ada di atas ia perlu kukuh. Kipas ni kalau dia tak kukuh, agak-agak nak duduk sini. Betul? Oh, Kak Mida tengok tadi. Hey, jangan main-main. Jangan main-main. Kita takut kan? Apa-apa yang ada di atas kita ni, kalau dia tak kukuh, bumbung ke lampu ke apa, pertama kali, sesuatu yang dipasang, cakap rumah kita saja. First time kan, kipas tu pasang dekat atas ni, masa kita try on, switch on kipas tu, kita berdiri atas dia ke kita berdiri tepi? Tepi. Sebab apa kita takut kan? Ini kalau jatuh, ke alam barzakh. Kita jadi takut. Apatah lagi kalau kipas ni. Ini kalau ni, memang ni. Jangan takut, jangan takut. Saya cuma berikan satu analogi saja untuk kita faham betapa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertiang, yang tidak ada sesuatu yang kita tak drill. Ya, kita tak drill, kita tak paku, kita tak ikat, tetapi betapa cantiknya ciptaan tersebut. Dia kukuh di atas kita ini tanpa perlu kita tahan. Ini bukti kekuasaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Bagaimana kami ratakan langit di atas. Kita jalan tadi, kita keluar. Saya tak tahulah tengok langit ke tengok tengok bawah kan. Kita jalan, kita keluar kan. Cuba dalam bas ke dalam Grab ke kan. Lihat dekat atas. Langit ini dia adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk buat hati kita tunduk kepada Allah. Di samping kita menikmati keindahan langit yang ada itu. Betul, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang dulu kalau saya naik kapal terbang kan, saya suka duduk tepi tingkap. Ada orang tak suka duduk tepi? Kalau mak saya tak sukalah, susah nak pergi toilet. Nanti dia kata leceh nak keluar kan, nak pergi toilet kan. Saya pun kalau tengok perjalanan, kalau 13 jam, 15 jam ya. Saya ingat dulu pergi Norway, Allah. Sampai 2 kapal terbang, tukar-tukar kan. Itu memang saya nak duduk tepi, jangan duduk tepi tingkap. Tapi kalau setakat pergi KL tak apalah. 45 minit je boleh duduk tepi. Namun yang saya nak cerita, bila kita duduk tepi tu, kalau kita buka window seat, kita tengok langit tu kan. Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana kita berada di atas, bagaimana kenderaan ataupun kapal terbang tu dia jalan ke atas ni. Boleh pula je dekat atas ni. Awan gemawan yang menggebu, Masya Allah, Tabarakallah lah. Kalau betul-betul kita menikmati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas langit itu, kita boleh mengalirkan air mata. Besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ciptakan bersamanya dengan perhiasan-perhiasan. Ya, perhiasan-perhiasan maksudnya apa? Allah tak ciptakan langit tu just terbentang luas begitu. Bila malam Allah ciptakan apa di langit sebagai perhiasannya? Ada bintang-bintang, ada bulan. Dah berapa hari ni bulan cantik ya di langit. Perasan tak? Masya Allah, Tabarakallah. Saya perasan dah 3 hari dah. Bulannya Masya Allah terang benderang. Ni kalau boleh nyanyi lagu Hil Amir cantik juga. Jangan nyanyi Ustazah kat sini. Nanti hujan dah berhenti ya. Okay. Alhamdulillah. Nyanyi kan lagu Hil Amir dengan Uji Rashid ya. Cantik tu. Itu kita panggil sebagai perhiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di langit. Sebagai sekali lagi bukti kekuasaan Allah. Bagaimana bintang itu tak perlu juga diikat. Dia cantik terletak di atas. Tak perlu dipaku. Tak perlu ada sesuatu yang menahan. Dia berada di atas dengan begitu cantik. Bulan, matahari, kemudian kan kadang-kadang kita nampak ada pelangi. Sebagai bentuk perhiasan. Sebab itu Allah kata, afalam yanzuru. Tidakkah
Mereka, tidakkah kalian lihat apa yang ada di langit itu? Sebagai bentuk penciptaan yang menunjukkan kekuasaan Allah. Masa kita hidup, kita dah nampak dah bentuk kekuasaan itu tadi kan? Kemudian di sini, apa kata Allah? Kalau kita lihat, Allah sebut tentang langit tadi kan? Berkenaan, mana tadi? وَزَيَّنَّاهَا, dan kami hiasi ia, keindahannya sama rata, okey, وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ, sama rata, tidak ada retak-retaknya kan, tidak ada cacat celah, yang apabila kita lihat, masya-Allah tabarakallah. Dan saya nak kuatkanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi dalam surah Qaf. Sila ya muslimah rujuk dalam satu lagi surah, iaitu surah Al-Mulk pada ayat yang ketiga. Surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Baik, surah Al-Mulk ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur." Jadi ayat ini ya sekali lagi sebagaimana dalam surah Qaf pada ayat yang ke-6 ingin memerintahkan kepada kita agar lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit. Allah kata pada ayat yang ke-6 ya, ayat yang ketiga surah Al-Mulk. Allah sebutkan di situ. Tadi pertama surah apa yang dalam kitab kita? Surah Qaf ayat 6 ke 8? 6 kan? Okey. Cuba lihat surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Surah Al-Mulk pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit berlapis-lapis. Berapa lapis? 7. Ya, Allah ceritakan dalam surah itu, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit 7 berlapis-lapis, 7 lapis yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit yang berlapis-lapis itu, kita tak nampak ada ketidakseimbangan pada lapisan tersebut. Semuanya cantik. Kan? Semuanya cantik. Kemudian Allah kata apa? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sekali pandang tadi nampak memang tidak ada cacat celahnya. Kita kalau lihat apa-apa pun dengan sekali pandang memang tidak ada cacat celahnya. Nampak cantik sahaja. Tapi kalau 2 kali pandang, 3 kali, 4 kali, kebiasaannya kita akan nampak, oh ada yang tak kena dengan benda ni. Kita akan dapat detect. Tetapi Allah kata, farja'il basar, lihat sekali lagi langit yang berlapis-lapis itu. Ada cacat celahnya, dia masih sama. Langit itu masih indah. Kita tak mampu untuk detect kesilapan daripada sudut penciptaannya. Jadi Allah kata, Allah tanya kepada kita, hal tara min futur. Adakah kalian nampak ada ketidakseimbangan sekali lagi? Banyak kali, berapa kali pun kita lihat langit itu, ia tetap sama. Keindahannya tetap
tidak mampu ditandingi dengan apa jua bentuk lukisan. Keseimbangannya, kesempurnaannya tetap tidak mampu untuk menandingi apa pun replika yang kita cipta. Itulah kekuasaan Allah yang sebenarnya ketika kita hidup di atas muka bumi ini kita dah nampak dah. Tak perlu kita nak fikir tentang tulang belulang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah hancurkan lalu Allah nak cantumkan kembali. Bila lihat langit saja, masya-Allah tabarakallah. Ia adalah satu bentuk kekuasaan yang kita manusia tidak mampu untuk tandingi dan pertikaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah tampilkan kepada kita dengan satu lagi contoh. Tadi langit kan? Okey. Pada ayat yang berikutnya, Allah suruh kita lihat bumi. Bumi yang kita pijak ni. Dalam surah Qaf, ayat yang ke-7, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita ni di muka surat 165, Allah sebutkan satu lagi kekuasaan Allah iaitu tentang bumi. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Allah kata dan bumi yang kami hamparkan. Maknanya Allah suruh kita lihat langit, Allah juga suruh kita lihat bumi yang Allah hamparkan. Bagaimana keadaan bumi yang kita pijak sekarang ini? Bumi ini bergerak ke tidak, saya tanya? Secara saintifiknya bumi kita bergerak ke tidak? Bergerak. Kita goyang? Sekarang ni? Tak. Kenapa kita tak goyang? Sekali lagi ia tentang kekuasaan Allah. Mungkin lagi kata pasal gravity lah apa kita punya secara saintifik kan. Alah gravity itu semua sebab tu tak melayang. Tidak. Balik kepada asalnya. Allah yang maha berkuasa menentukan bahawa setiap apa yang ada di permukaan bumi ini, walaupun bumi itu dia bergerak, kita bergerak sekarang ni, tetapi kita tak goyang. Tisu letak sini dia goyang. Kenapa dia goyang? Angin, kipas. Kita kena tiup angin? Kalau saya orang kata melayang. Ustazah Sakinah tu kalau kena tiup angin aku rasa melayang sebab dia tipis. Ya Allah. Kan sekeping tipis. Kena tolak angin melayang. Tak juga. Itu pada pemikiran kita, tapi saya melayang ke tidak? Tak. Untuk membuktikan sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita kalau kita berada di tempat gunung ganang, Allah ciptakan gunung ganang yang begitu tinggi. Gunung ganang itu walaupun kita kata bumi ini dia bergerak, tetapi gunung itu dia tidak terbalik. Kan? Gunung tak terbalik. Kalau ikut logik akal kita, kalau bumi ni berputar, mestilah kita begini Tapi tak jadi kita macam gitu. Sebab tu Allah suruh kita fikir tentang semua yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Tidak ada sesuatu pun yang cacat pada penciptaan tersebut. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah tabarakallah. Daripada sekecil-kecil penciptaan Allah hinggalah kepada sebesar-besar penciptaan Allah. Ada sesuatu yang boleh kita fikirkan untuk meletakkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu tinggi. Kan? Sebab tu kalau kita lihat di muka surat 166 kita lah di situ. Allah kata apa? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak mereka untuk memperhatikan alam. Bahagian yang bawah, iaitu bumi. Bagaimana dia menghamparkan
Bagaimana dia menghamparkan dan membentangkannya kerana suatu hikmah yang dikehendakinya. Juga bagaimana dia mengukuhkannya dengan gunung-gunung, menciptakan pelbagai manfaat di dalamnya. Jadi ini semua persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala utarakan kepada kita. Allah lontarkan kepada kita agar kita ni manusia fikirkan. Bukan sahaja apa yang ada di langit, tetapi apa yang ada di atas muka bumi ini. Agar kita ni sebagai manusia ya, memahami setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di atasnya sebagai perhiasan itu tadi untuk kita hamba ini lihat, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Allah kata Allah tumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan yang indah yang tidak sama rupa, warna, ukuran, manfaat dan karakteristiknya. Bukan hanya lihat pada bumi yang bergerak, kemudian kita boleh stay, maksud kita ni boleh duduk dalam keadaan yang tidak terombang-ambing kan keadaannya, tapi lihat saja kepada tumbuh-tumbuhan. Ada pelbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ada pokok yang tidak ada di Singapura. Kan? Tumbuhnya di mana? Di macam-macam tempat lah ya. Untuk membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ciptaan-ciptaan itu. Bukan kita kata, oh sebab ni Ustazah kita letak baja dia sebab tu dia tumbuh. Tapi kadang-kadang ada pokok kurma boleh tumbuh kat Singapura. Boleh Tamar tu. Tak boleh kan? Boleh. Ada kat Singapura. Jangan gaduh. Ada. Tetapi adakah sama penciptaannya, tumbuhnya macam dekat Saudi ke tempat Arab? Tak sama kan? Maknanya ada type dia, ada jenis dia yang berbeza-beza. Kalau kita kata boleh Ustazah, boleh tumbuh, tapi dia tak sama macam asalnya di tempat dia. Mungkin kalau tumbuh pun terbantut kot. Tak terbantut je? Dia tumbuh tinggi, sama macam dekat Madinah ke? Kat mana kakak pokok tu? Nak tengok juga. Oh. Ya. Ini perbincangan berdua saja. Minta maaf. Orang belakang kata dia cakap apa? Minta maaf ya. Perbincangan dua saja. Tak adalah. Yang saya nak katanya tu, apa pun yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ya, dia kalaupun kita kata kita boleh letakkan di sini, tapi dia masih ada sisi kekurangannya lah. Masih ada sisi kekurangannya lah, sudut kekurangannya yang kadang-kadang tak boleh nak disamakan dengan yang asalnya. Sebab manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala penciptaannya tidak sama. Jadi Allah kata warnanya lain, ukurannya lain, manfaat dan karakteristiknya adalah berbeza. Baik, seterusnya saya nak bawa sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi. Baik, ada seorang sahabat Nabi namanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Atau namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan ayahnya dua-dua adalah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Abbas ni dia suka tidur di rumah Nabi. Ni dia. Dan Ibn Abbas dia dikenali sebagai sahabat Nabi antara yang termuda. Maknanya ketika dia usia remaja kan, dia sempat bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kebiasaannya dia suka menginap, tidur di rumah Nabi. Lebih tepatnya dia suka tidur di rumah Maimunah. Maimunah radhiyallahu anha. Ni Maimunah ni makcik dia. Makcik dia yang merupakan isteri kepada Nabi SAW.
antara isteri yang akhir-akhir lah Nabi SAW nikahi. Jadi bila Maimunah bernikah dengan Nabi SAW, Ibn Abbas dia sering mengambil kesempatan ini untuk duduklah rumah makcik dia. Maimunah ni tak ada anak ya. Jadi Ibn Abbas, saya kata terus terang ginilah, dia membesar di bawah pengasuhan makcik dia. Ada beberapa hadis juga yang dia dengar daripada makcik dia Maimunah radhiyallahu anha. Dan antaranya juga kenapa dia ada banyak hadis ni? Kerana dia sering bersama dengan Nabi SAW. Antaranya dia tidur di rumah Nabi. Jadi semangat dia ni kita lihat ya. Dia kata, ketika saya nak lihat bagaimana Nabi SAW mengerjakan salat malam. Tujuan dia semata-mata apa? Nak tengok Nabi salat malam bagaimana. Jadi dia nak lihat secara live, secara langsung. Macam kita lah ya, kalau tengok ustazah dekat online, best ke tidak? Tak nampak dengan mata kepala sendiri, berbeza kan? Daripada kita duduk, kita nampak, oh macam gitu, macam gitu kan? Macam gitu rupanya baju dia, nampak gitu kan? Live baju dia, macam tu kan? Kau kelas. Tengok dekat rumah, lain dekat rumah. Kat rumah, oh ustazah pakai baju coklat, gitu kan? Tapi ni tengok depan-depan, nampak kan saya punya warna putih kan? Nampak. Suka tak? Suka. Jiwa rasa, di samping rasa dekat, tapi bila kita nampak live tu, berbeza rasanya. Ibn Abbas begitu. Jadi ketika dia nak belajar tentang salat malam Nabi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bangun, bagaimana ataupun apa yang Nabi doa, dia sanggup tidur di rumah Maimunah radhiyallahu anha yang merupakan makcik dia. Maimunah ni, Masya Allah lah, kalau kita baca biografi dia, sejarah kehidupan dia, dia tak ada anak. Bila dia meninggal dunia setelah Nabi SAW wafat. Jenazah dia diselenggarakan oleh anak saudara dia, yang jadi imam, yang masukkan ke liang lahat, semua anak saudara dia. Sebab dia tidak ada anak, tidak ada nilah yang boleh menguruskan dia, anak-anak saudara dia semua. Yang di kalangan lelaki ni yang settlekan tentang jenazah dia. Ini istimewanya Maimunah. Dalam keadaan yang tidak memiliki zuriat, tetapi ditinggalkan bersama dengan dia ialah zuriat keturunan daripada adik-beradiknya yang saleh dan saleha, yang dapat membantu dia ketika dia meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Boleh baca nanti sejarah hidup Maimunah tu. Cantik sangat ya keadaan hidup dia. Namun yang penting di sini kita lihat Ibn Abbas radhiyallahu an, ya. Jadi Ibn Abbas, dia kata, aku bermalam di rumah makcikku Maimunah untuk melihat bagaimana Nabi SAW bangun malam melaksanakan salat malam baginda. Jadi ada satu malam, tak disebutkan lah ya bila, namun antara malamnya dia kata, Nabi SAW kebiasaannya sebelum baginda tidur, dia akan berbual-bual terlebih dahulu dengan ahli keluarganya. Maksudnya lepas salat Isyak, ya, sebelum baginda masuk tidur, baginda ni dia akan berbual-bual dengan isteri dia, sembang-sembang lah sebentar. Kemudian apa kata Ibn Abbas? Dia pun cerita macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi SAW bangun. Dia kata, "Thumma raqada." Lepas itu Nabi SAW tidur. Saya letak satu persatu ya. Apa yang Nabi SAW lakukan? Pertama, Nabi berbual dahulu dengan ahli keluarga. Yalah, kalau kita kata kita sembang dengan anak kita, suami kita, kan kalau yang duduk dengan ibu ayahnya, berbual-bual sekejap dengan ayah,
dan ibu di rumah lah, begitu keadaannya. Baik, kedua, Nabi tidur. Dia kata, thumma raqada. Bila Nabi SAW tidur, Ibn Abbas dia kata, falamma kana thuluthul lail akhir. Bila tiba sepertiga malam yang akhir. Nabi bangun. Bila Nabi bangun, dia nampak apa Nabi buat? Nabi SAW lihat langit. Ini sunnah kita kata. Sunnah seseorang dia bangun malam. Nabi lihat langit. Lalu Nabi SAW berdoa. Nabi kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surah Ali Imran ayat 190. Nabi lihat langit, lalu Nabi baca surah Ali Imran ayat 190. Kita bangun malam terus-terus nak buka tingkap ke? Tengok langit. Berani? Takut? Kak Som takut? Tak takut? Pukul-pukul 3 pagi, buka tingkap, tengok, alah tiba-tiba saya sejak saya cerita ni, sejak rumah saya, dulu kan kita kalau flat HDB yang lama-lama ni kan kita pakai galah tu kan, yang masuk kat tu kan. Lepas tu mereka kan HIP, mereka buat yang galah yang besar tu kan. Saya kata ini kalau ada benda bertenggek kat atas ni, ya Allah. Ketawa. Saya selalu imagine gitu tau. Saya selalu bayangkan. Ini kalaulah Mina Rockers tu duduk bertenggek. Alalala. Dengan jubah dia melayang-layang duduk ke ampayan aku ni Cantik betul dengan rambut mengurai. Saya selalu bayang gitu. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku. Sebab dia betul-betul betul-betul macam untuk orang duduk kat atas tu kan. Dia kata ini apalah buat macam gini. Yelah untuk memudahkan kita lah. Saya ni jarang jemur baju dekat luar. Saya selalu jemur baju di rumah lah. Sebab kita keluar kerja kan. Takut tiba-tiba hujan kan. Jadi kalau ikut sunnah Nabi ni, Nabi bangun sepertiga malam. Tapi Nabi tak terus bangun gitu saja. Nabi lihat ke arah langit. Kita nak macam mana? Kita bangun-bangun buka tingkap dapur tengok langit. Allah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili la ayatin li ulil albab. Tu dah balik. Tiba-tiba buka Hai Allah cantiknya. Terbayang Terbayang kan? Saya tanya, masa tu agak-agak nak tidur ke nak solat malam? Tidur balik, tak jadilah. Waalaikumsalam, tidurlah. Terus ambil selimut tu. Janganlah macam gitu. Solat je lah, biarkan je dia. Dia nak bergurau. Sesekala kan, bukan biasa nampak Alhamdulillah rezeki. Pengsan tu. Rezeki Alhamdulillah. Selalu tengok kat TV nampak live. Because saya kata, kita kalau nampak tengok online, tengok kat TV kan lain. Kalau nampak live kan Masya Allah rezeki. Oh tak nak? Ya betul lah ya. Doa tak nak lah. Kok pingsan tiba-tiba salah ni salah Sakinah ni. Sebut Mina Rockers. Tiba-tiba Mina Rockers datang rumah aku. Ya Allah ya Tuhanku. Tahu tak Mina Rockers apa yang tiba-tiba pula? Apa benda Mina Rockers yang sebut? Mina Rockers tu Pontianak. Ya, Cik pun kan. Saya tak tahu kenapa orang panggil Mina Rockers. Mana datang perkataan tu? Allahu a'lam lah. Tapi ni, saya nak kata gini lah ya. Kalau saya nak kaitkan tadilah. Tapi nak cerita hantu juga ni. Kalaulah betul-betul kita nampak dia, sudahlah ya. Ambil wuduk solat. Jangan tidur balik. Biarkan saja dia tu.
Kita kalau tak layan dia, dia tak layan kita lah. Kalau kita tunjuk kita takut pada dia, dia happy, maka dia mengilai. Kan? Takut rupanya. Ingatkan beriman sangat nak bangun malam. Nak sangat pukul 3 pagi bangun. Nampak aku takut. Itu rasanya dia bila kita takut dengan dia. Dia kan makhluk Allah. Makhluk Allah kan. Saya pernah nampak Dracula, saya kata. Kan, saya dulu, saya belajar dekat kampus kan. Kampus ni memang kawasan hutan. Kita bangun-bangun pagi-pagi ni nak buat assignment lah kan. Ni nak buat assignment bukan bangun malam. Nak buat assignment. Ya Allah, dia duduk kat katil kita tau. Dia tengok kita kat katil kan. Saya tengok dia. Saya tengok dia, dia tengok saya. Dia kata, ni apa? Saya kata, ni nak apa ni kat ni? Tengok-tengok orang. Ni bukan Minarokers tau. Ni Dracula macam cerita vampire tu. Yang pakai cape kat belakang tu. Suka kakak kat ujung tu. Seriously saya kata, saya tak bohong. Kalau saya bohong, saya berdosa. Tapi ni betul. Dia pakai kan. Handsome lah. Handsome. Macam kita tengok kat TV. Handsome je. Dia tengok saya tengok dia. Nak apa ni? Saya kata, sebab saya dah sibuk sangat. Besok nak submit assignment. Saya tak layan dia. Saya kata, ni tak payah. Buang masa je. Aku nak cepat ni. Saya tengok nampak dia. Dia tengok saya tengok dia. Tapi lama-lama dia pergi. Dia pergi, lama-lama dia pergi. Dah. Kalau kita takut dengan dia, kita menangis ke apa, dia menang lah. Betul tak? Sebab tu kita biarkan sahaja. Dan satu ini kita panggil sebagai dugaan dan cabaran. Orang yang nak bangun malam. Saya ada kawan saya ni kata apa? Sakinah, Ana ni takut bangun malam. Kenapa dia takut bangun malam? Nanti tahu tak Ana bangun malam, dia main kerusi nanti. Kerak, kerusi tu. Dia tarik, dia seret. Aku terus. Tak jadilah. Terus lah. Buka telekong, tidur balik je. Saya kata, kenapa tidur balik? Solatlah terus. Solat terus. Sekarang ini, kita ni bangun malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Ya, bangun malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benda-benda begini yang mengganggu, ni syaitan kan, suka ganggu ke apa. Tak ada orang tengok cerita makmum lah. Orang kata cerita makmum tu dia ganggu orang nak solat malam. Saya tak tengok lah. Sebab saya dah tengok live, apa nak tengok kat TV ya. Dia ganggu orang solat malam kan. Dia makhluk Allah. Allah yang ciptakan dia. Kena ingat satu je dalam minda kita. Allah ciptakan dia, kita sama-sama makhluk Allah. Kalau dia ni tak nak beribadah kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Sekarang kita nak beribadah kepada Allah. Lihat Nabi SAW, bila Nabi bangun malam, Nabi dia lihat langit, lalu Nabi baca surah Ali Imran ayat 190. Dalam surah ini, kenapa Nabi baca? Ayat ini menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Sebab itu saya tampilkan hadis ini. Ya, jangan ingat tentang Minarokers ni. Saya tahu ni balik ingat Minarokers je. Dia tak ingat ayat ni. Saya nak highlightkan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 190. Allah kata, inna fi khalaqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pada pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah gantikan malam dan siang, siang dan malam itu, ia adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Penciptaan langit dan bumi itu, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Nabi tak baca. Ya, pada hadis ini Nabi cuma baca ayat 190 sahaja. Tapi kalau kita nak tahu tentang siapa orang yang berakal itu, lihat pada ayat yang berikutnya, ayat 191. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita siapa ulil albab.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqil samawati wal ardh. Orang yang berakal ialah mereka yang mengingati Allah, yang berzikir kepada Allah dalam keadaan dia duduk, berdiri, dia baring, dan juga mereka adalah orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sambil mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, dengan saja-saja. Kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat pergantian malam dan siang. Kita lihat setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kita tahu sebagai seorang yang beriman, kita kata, kita doa, Ya Allah, engkau ciptakan ini semua bukan saja-saja. Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar. Lindungilah kami daripada azab api neraka. Begitu keadaan orang yang beriman. Dia lihat langit, dia lihat bumi, dia adalah orang yang memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda dia bangun malam. Fanazara ila sama, ya, Ibn Abbas kata fanazara ila sama faqara'a. Bila Nabi bangun sepertiga malam itu, Nabi lihat di atas langit, lalu Nabi membaca surah Ali Imran ayat 190. Di sini Ibn Abbas kata, kemudian setelah Nabi baca ayat itu, apa yang berlaku? Nabi SAW pun thumma qama fatawadda'a. Nabi bangun, Nabi berwuduk, wastanna. Nabi bersiwak. Okey? Setelah itu Nabi SAW pun solat 11 rakaat. Saya letak nombor 5 di sini ya. Takut bawah tu ni tak nampak. Lepas Nabi SAW baca surah Ali Imran ayat 90 itu, Ibn Abbas ceritakan Nabi bangun, ya, Nabi berwuduk, Nabi bersiwak, maknanya berus gigi lah ya kalau bahasa kita. Kemudian yang keenam, Nabi solat 11 rakaat. 11 rakaat solat sunat ya. Kemudian yang ketujuh, Ibn Abbas ceritakan setelah itu Bilal azan. Ya, bila Bilal azan, Nabi SAW solat 2 rakaat sebelum subuh. Ini dah masuk waktu ya. Sebab Bilal dah azan, ini kita panggil sebagai 2 rakaat qabliyah sebelum subuh tu. Setelah itu barulah Nabi SAW keluar, Nabi mengimamkan solat subuh. Di masjid ya. Jadi pada hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i ya, dengan sanad yang sahih. Pada riwayat ini yang ingin saya tekankan ialah bagaimana Nabi SAW membaca surah Ali Imran ayat 190 itu tadi. Sebagai antara cara baginda memuji dan memuja kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bangun malam tadi, ya, di sepertiganya, Nabi tak terus-terus bangun lalu berwuduk dan bersiwak. Tapi menurut kepada riwayat ini, ya, riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih di sini, dia kata apa? Fanazara ila samai faqara'a. Nabi SAW lihat ke langit, lalu Nabi SAW pun baca tentang ayat yang menunjukkan penciptaan langit dan bumi, bagaimana pergantian malam dan siang. Jadi orang yang beriman keadaannya adalah sedemikian. Bila dia baca ayat ini, menyebabkan dia lalu berdoa,
Apa tadi doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat 191 dalam surah Ali Imran. Nanti balik boleh ya, lihat kembali pada surah Ali Imran ayat 191. Baik. Lihat ya kepada perenggan kita yang terakhir pada pagi ini di situ, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah? Semua itu merupakan pelajaran bagi setiap hamba Allah yang tunduk kepadanya. Jika dia mahu merenungi dan memperhatikan semua itu, nescaya dia akan terbayang di benaknya dalil yang menunjukkan kepada tauhid dan hari kebangkitan manusia. Jadi semua itu tadi yang kita bincangkan berkenaan dengan penciptaan langit, penciptaan bumi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas langit, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pada bumi yang Allah hamparkan kepada kita ini, semua itu adalah bukti, dalil, pengajaran bagi kita untuk kita lihat kekuasaan Allah, apatah lagi tentang hari kebangkitan manusia. Jadi seharusnya tidak menjadi persoalan tentang adakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh membangunkan orang ketika hari kebangkitan kelak. Seharusnya tidak menjadi pertikaian. Lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman. Kerana daripada penciptaan langit dan bumi itu sendiri menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Sebab itu Allah kata sebelum nak persoalkan tentang sesuatu yang belum terjadi, lihat apa yang sudah terjadi di hadapan mata kita. Yang kita saksikan, yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Yang dapat kita rasa, yang kita hidup di dalamnya. Dan di sini disebutkan baru kemudian mengingatnya. Maaf, orang yang memperhatikan hal tersebut, mula-mula kita akan renungi peringatan Allah. Kita lihat langit, kita lihat bumi, kita akan merenungi setiap peringatan Allah. Baru kemudian kita mengingatinya. Itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan sungguh pencapaian semacam ini hanya dapat diperoleh oleh seorang hamba yang taat kepada Allah dengan segenap hati dan anggota tubuhnya. Baik, terus kita lihat. Dah habis dah perbincangannya. Cuma saya nak bawakan satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini Nabi SAW bersama Nabi pada masa itu adalah seorang sahabatnya bernama Anas. Anas radhiyallahu an, dia kata apa? Kami biasanya solat bersama dengan Nabi SAW. Setelah itu kami duduk-duduk bersama dengan Nabi dalam masjid. Jadi pada masa itu ada seorang lelaki yang sedang solat. Dia kata lelaki itu solat, setelah solat kemudian lelaki ini dia berdoa. Doanya agak panjang. Dalam doa ini Nabi SAW dengar lelaki itu dia berdoa. Nanti dipaparkanlah di skrin tu. Saya tak pasti kenapa dia tak keluar. Baik, tak apa, biarkan saja. Kita ni Nabi SAW dan Anas itu tadi dia dengar apa yang didoakan oleh lelaki tersebut setelah dia solat. Jadi lelaki ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Kemudian dia kata, la ilaha illa anta. Al-Mannan badi'us samawati wal ard. Ada
lafaz dalam doa ini badi'us samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka. Dalam lafaz doa ini, bila Nabi SAW dengar, Nabi tanya kepada para sahabat yang ada di sekitar baginda. Ya. Nabi kata apa? Kepada para sahabat, dia tanya, adakah kalian tahu lelaki itu dia berdoa dengan apa? Ini Nabi tanya kepada para sahabat. Ya, para sahabat kata apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang apa yang dibacakan oleh lelaki itu. Jadi Nabi kata apa? Sesungguhnya dia berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Dia berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Nabi kata apa? Tidaklah seseorang bila dia berdoa dengan doa itu, idza du'iya bihi ajaba. Bila kita berdoa dengannya, maka doa itu akan diperkenankan. Kalau sekiranya kita minta pada Allah menggunakan doa itu, Nabi kata apa? A'ta, maka orang itu akan diberikan apa yang diminta. Nama yang penting saya nak sebutkan tentang doa ini, yang mengandungi nama-nama Allah yang agung itu tadi. Dalam ungkapan lafaznya ada menyebutkan tentang badi'us samawati wal ard. Ya. Jadi ayat ini, badi'us samawati wal ard di sini, maksudnya apa? Allah pencipta langit dan bumi. Pengakuan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Ya, saya baca sekali lagi doa yang dipanjatkan oleh lelaki itu. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon dengan satu keadaan yang mana memuji Engkau, yang penuh dengan pelbagai macam bentuk pujian. Bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Al-Mannan. Al-Mannan maksudnya Allah itu adalah Maha Pemberi kurnia. Allah berikan pelbagai macam kurniaannya kepada kita. Al-Mannan. Setelah itu kita kata apa tentang Allah? Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian apa dia kata dalam doanya? Ya zal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kemuliaan, wahai yang memiliki keagungan. Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri. Inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Doa ini Masya Allah Tabarakallah, ya, kita lihat. Dalam doa itu Allah Nabi SAW sebutkan, lelaki ini dia berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Antara nama-nama Allah yang agung ialah Badi'us samawati wal ard. Kita sebutkan dengan lafaz yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta langit dan bumi. Dan doanya bukan doa sebarangan. Terdapat dalam pelbagai macam riwayat, antaranya riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmizi, dengan pelbagai macam sanad di situ.
menunjukkan kepada kita bahawa Nabi meletakkan ungkapan kata doa ini sebagai doa yang mana bila kita ini hamba Allah, kita minta kepada Allah dengan meletakkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, doa itu adalah doa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak ada hijab. Sebab itu Nabi kata apa? Orang yang berdoa dengan lafaz-lafaz itu tadi, yang di dalamnya mengandungi bentuk ungkapan kata yang kita sebut Allah itu Maha Pencipta pada langit dan bumi. Jika sekiranya orang tersebut dia berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doanya. Wa iza su'ila bihi a'ta. Dan jika sekiranya dia minta kepada Allah dengan doa yang mengandungi ungkapan kata badi'us samawati wal ard ini, Allah akan beri apa yang dia minta. Jelas kepada kita, ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi itu dengan sia-sia, dengan saja-saja. Kita sebagai hamba bila kita ingat Allah itu badi'us samawati wal ard, bahkan kita berdoa dengan ungkapan kata tersebut yang membuktikan kita beriman tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Allah Subhanahu wa taala dengar doa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat doa kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih. Mohon maaf saya sebenarnya usaha untuk keluarkan slide ini di skrin tapi dia tak keluar. Jadi tak apa, nanti mungkin pihak masjid akan share mungkin di Facebook ke mana-mana kan, kita lihatlah nanti macam mana. Okey, tapi yang penting dapat ya, tadi Ustazah baca doanya, mudah-mudahan lah ya, ataupun mungkin nanti bila dah balik nanti boleh play balik video kita untuk dicatat satu persatu doa yang saya baca tadi. Okey, baik, kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.